Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa fahhimna ma lam nafham. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat lagi kita sambung pengajian kita, iaitu bacaan kita kepada kitab At-Tatbiqus Sarfi karangan Dr. Abduh Ar-Rajihi rahimahullah. Di mana pada malam ini kita dah masuk ke halaqah yang ke-40 dan kita sekarang insya-Allah pada malam ini kita akan baca tajuk di muka surat 77, iaitu Siyagul Mubalaghah. Siyagul Mubalaghah. Baik. Siyagul Mubalaghah. Ya. Nampak ya di skrin ya. Okey, baik. Di muka surat 77 di bahagian bawah sekali ya. Baik. So apa yang kita belajar pada 2 minggu lepas kan, sebab pada minggu lepas saya tak buat kelas. Okey, pada 2 minggu lepas kita dah tamat dah tajuk ismul fa'il ya. Ismul fa'il. Tajuk ismul fa'il kita dah tamat dah. Dan pada malam ni kita masuk kepada siyagul mubalaghah lah ya. Okey, so ismul fa'il saya tak ulang lah apa dia punya konten dia. Kita terus masuk kepada siyagul mubalaghah. Nak buat ringkasan ni panjang sangat ni ya. Okey. Cuma dia ada dua kaedah besar lah, dan dia ada beberapa pengecualian dah. Okey. Baik, siyagul mubalaghah. So apa makna siyagul mubalaghah dan apakah dia wazan-wazan siyagul mubalaghah yang masyhur? Okey. Baik. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Siyagul mubalaghati. Siyagul mubalaghah. Siyag tu kalimah jamak kepada mufrad dia siratun. Siratun, siratani, siyagu. Siyagul mubalaghati mudhafun ilaih. So jangan baca as-siyagul al-mubalaghati jangan bubuh alif lam pada as-siyagul tu sebab dia dari segi kaedah nahwu dia mudhaf dan mudhafun ilaih. Sama kita baca ismul fa'ili tak? Ismul maf'uli sama mudhafun ilaih. Tapi kalau as-sifah al-musyabbahah itu sifat mausuf na'at man'un kena ada alif lam kedua-dua ataupun buang alif lam kedua-dua. Okey. Al-muhim tak apa. Siyagul mubalaghah. Baik. Wa hiya asma'un tushtaqu minal af'ali lid-dalalati ala ma'na ismil fa'il ala ma'na ismil fa'ili ma'a ta'kidil ma'na wa taqwiyatihi wal mubalaghati fihi. Wa min thamma summiyat siyagul mubalaghati wa hiya la tushtaqu illa min al-fi'li thulathi wa laha awzanun ashharuha khamsatun. Okey. Baik. Apa maksud dia? Wa hiya ni balik kepada siyagul mubalaghah lah. Asma'un. Dia benar-benar sekali dia adalah kata nama. Dia bukan fi'il, dia bukan haraf, tapi dia adalah isim, kata nama. Itu satu. Yang kita tahu kan kalimah ni terbahagi kepada 3, sama ada isim, fi'il ataupun harf. So siyagul mubalaghah dia kata nama. Dia masuk bawah grup isim. Baik. Tushtaqu minal af'al. Dia tu dibentuk. Tushtaqu sini kita kata tusagu lah, dibentuk, dikeluarkan. Kita dicipta dia tu, dibina dia tu daripada al-af'al, daripada fi'il. Okey. Apa tujuan dia? Ini penting. Lidalalati ala ma'na ismil fa'il. Jadi maknanya
siyarul mubalaghah ni dia memang mari daripada isim fa'il. Dia membawa makna isim fa'il. Cumanya, dia ada cuma. Dia ada lebih sikit, iaitu ma'ata'kidil makna wa taqwiyatihi. Dia ada unsur menguatkan makna takkid, nak stress pada makna. Maknanya, makna tu kita kuatkan, taqwiyah. Takkid, taqwiyah, lebih kurang lah. Wal mubalaghah. Mubalaghah. Apa sebenarnya makna mubalaghah ni? Kita duduk panggil siyarul mubalaghah. Siyarul mubalaghah. Tu istilah yang memang dah jadi masyhur dah. Dah jadi masyhur dah dalam kalangan kita yang belajar bahasa Arab ni. Daripada sekolah lagi lah kita katakan. Kita guna siyarul mubalaghah. Macam kita guna ismul fa'il, ismul maf'ul. Dia satu istilah yang masyhur dah dalam kalangan orang yang belajar bahasa Arab sebagai bahasa kedua ni, sehingga kan kadang-kadang tak perlu terjemah. Bahkan terjemahan dia tu boleh menyebabkan kita keliru kadang-kadang. Sebab apa? Sebab kita daripada awal lagi kita dah terima perkataan tu dan kita faham dah maksud dia dalam bahasa Arab. Lepas tu bila kita kata, yang ni jamak, yang ni mufrad, yang ni mutanna, yang ni muzakkar, yang ni muannas, tak perlu syarah, tak perlu terjemah dah bagi orang yang belajar bahasa Arab daripada awal. Sebab perkataan tu dah jadi perkataan yang dah sebati dah. Seolah-olah macam perkataan yang bahasa Melayu dah bagi kita. Tak perlu terjemah dah. Semua orang tahu. Sebut muzakkar, semua tahu. Tak perlu terjemah. Adalah perkataan muzakkar, iaitu perkataan yang tergolong dia dalam golongan lelaki ataupun jantan ke benda ke maskulin ke, tak boleh terjemah sebab semua orang tahu dah walaupun kita sebut dia dalam bahasa Arab. Samalah juga dengan siyarul mubalaghah, semua orang tahu. Cumanya kita yang nak belajar nak tahu apa makna mubalaghah ni kan. Mubalaghah ni maknanya berlebih-lebihan, ataupun kita kata ada satu istilah, ada modern sikit, dia kata hyperbola ada. Maknanya sifat tu yang dia ada pada isim fa'il tu dia lebih sikit. Dia lebih sikit. Mungkin dengan sebab dia tu duk buat semua benda tu ke, duk buat semua benda tu dak, maka sifat tu pun jadi lebih sikit ada pada dia. Maka dia panggil siyarul mubalaghah. Gitu. Boleh. Maknanya kalau ismul fa'il tu kita kata 100% contoh kan. Kalau ismul fa'il itu 100%. Siyarul mubalaghah ni mungkin 120% ke 150%. Banyak lagi dia punya sifat tu. Dia ada pada dia. Dia berlebih-lebihan. Okay. Kita tengok contoh lepas ni kita akan faham lah. Okey. Wa min thamma ni bukan wa min thumma dah. Wa min thamma ni maksud dia hunaka lah, dia zarf sini dah. Wa min thamma summiyat, summiyat dinamakan. Summiyat tu balik kepada asma' tu lah. Asma' tushtaku bla 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 ila akhiri tu. Summiyat siyaghal mubalaghati. Dia dinamakan siyaghal mubalaghati lah. Baca siyaghal al-mubalaghati. Okey. Kalau kita nak baca siyaru boleh kita takwil. Maknanya situ tu dia kata nama khas dah jadi. Dia jadi ibarat siyarul mubalaghati. So dia punya siyarul mubalaghah tu macam satu kalimah, dia mabni dah situ. Kita seolah macam benda tu duduk dalam kurungan, nama dia, baris dia ring tu baris depan, tapi hakikat dia adalah mansub fi halatin nasbi lah, fi halatin nasbi. Ataupun kita nak baca terus dengan siyarul mubalaghati pun tak apa. Okey, boleh je. Dia boleh takwil belaka tu, tak salah, tak ada salah dah. Okey. Dia boleh takwil, dia boleh takhrij dah. Kalau orang baca siyara dia boleh takhrij, orang baca siyaru pun boleh. Tapi lebih tepat wallahu a'lam lah, mungkin siyara lah kot. Okey. Wahya yakni siyarul mubalaghati tu la tushtaqu, kita tidak bentuk dia, kita tidak bina dia illa kecuali minal fa'li thulathi. Dalam buku saya ni, okey, kalau siapa dia yang ada buku macam gini ni yang saya tunjuk ni, dia mula saya baca tu dia pelik sikit sebab dia illa tu dia jatuh hamzah, hamzah bawah tu, alif ada hamzah baris bawah tu, seolah macam wahya la tushtaqu la minal fa'li thulathi. Masa saya mula-mula baca macam salah je ayat tu dah. Rupanya sebenarnya dia illa, dia jatuh. Hak yang dalam teks yang kita download daripada internet ni betul lah.
Cuma dalam buku ni cetakan dia. Tu dia ada gugur, tergugur perkataan dia. Sebab tu buku ni kadang kalau kita baca, kita rasa pelik, kita nak kena double check, kena cross check dengan beberapa naskah lain lagi. Takut-takut ada silap tobok lah, silap cetak. Okay. So hak betulnya sebagaimana yang pada skrin ni, wahiya la tushtaqu illa minal fi'li thulathi. Maknanya satu poin di sini, siratul mubalaghah ni ataupun siyarul mubalaghah ni, kita nak kena bentuk dia daripada fi'il sulasi sahaja. Tengok dia diguna ayat tu kan, diguna al-qasru, la tushtaqu illa, maknanya hanya boleh buat daripada fi'il sulasi saja. Kalau ada daripada fi'il rubai, okey, yang tu sama'i. Okey, yang tu sama'i. Bahkan kalau kita tengok dalam kitab lain pun, ada ulama nahwu yang kata dalam kitab lain yang sebut bahawa contoh dalam kitab Jami' ad-Durus al-Arabiyah karangan Dr. Mustafa Al-Ghulayini tu, masyhur kitab tu dah, ada sebahagian orang belajar kitab tu. Kalau pelajar-pelajar di Fakulti Pengajian Islam, Fakulti Contemporary Islam FKI, dia pakai buku tu. Dan dalam buku tu sebut even dia punya wazan dia ada sebelah. Ada sebelah, di sini 5 je kan. Ada sebelah dan dia wazan dia adalah sama'i, dia kata. Dia kata gitu. Dia kata sama'i. Okey. Tak apalah, itu dalam kitab tu. Tapi di sini dia kata la tushtaqu illa minal fa'li thulathi walaha auzanun ashharuha khamsah. Dia kata ashharuha. Maknanya betul lah dalam Jami' ad-Durus al-Arabiyah dia kata sebelah. Sini Dr. Abdul Ar-Rajihi dia sebut yang paling masyhur, ashharuha. Yang paling masyhur. Ha tu balik kepada auzan. Walaha, mula-mula tu balik kepada siyarul mubalaghah lah. Balik kepada siyarul mubalaghah. Maksud dia siyarul mubalaghah itu ada beberapa wazan. Yang paling masyhur ada 5. Khamsatun tu asal dia khamsatu auzanin asal dia. Tapi dia buang mudhafun ilaih, dikekalkan mudhaf saja. Khamsatun kita baca. Macam tu. Asal dia khamsatu auzanin. Okey. Baik, so apa dia wazan-wazan dia? Kita tengok. Okey, yang ni. Kita baca je lah. Dan saya bagi makna dia lah. Baik. Saya lupa pakai spek mata lagi. Tak apa nampak saya tulis makna dia dalam buku. Tapi tak apalah. Okey. Cuba dah. Baik, mula-mula sekali wazan fa'al. Okey, so ni wazan yang masyhur lah, yang paling masyhur sekali, fa'al. Apa contoh dia yang Dr. Abdul Ar-Rajihi bagi? Alam, saffah. Alam, saffah, lammah, akal, sa'al, qarra, wassa, nawam, masya. Saya rasa awak boleh teka lah, maksud dia ni kan. Tak. Dia asal daripada isim fa'il, cuma dia ada elemen lebih sikit. Sifat ataupun perangai tu lebih sikit daripada biasa. Gitu. Tengok alam. Kita daripada alim. Okey. Dia alim daripada alim tak? Isim fa'il kan? Daripada isim fa'il. Alim. Tapi oleh kerana ilmu dia tu lebih sikit, maka dia panggil alam. Dia tahu lebih sikit. Panggil dia alam. Tak? Atau wazan fa'al. So isim fa'il asal dia ada makna isim fa'il tu, tapi dia tambah waziyadah, yang dia ada lebih sikit. Tu ziyadah tu dia panggil mubalaghah tu. So kalau kita nak tengok makna dia, maknanya dia tahu lebih sikit ilmu dia tu banding dengan orang yang tahu biasa. Alam. Tak? Mungkin dia ulama dan sebagainya. Alam. Okey. Saffah ni lah orang yang suka, yang banyak menumpahkan darah. Tak? Siapa dia? Ingat tak? Kalau kita baca dalam sejarah kan, ada seorang yang gelaran dia As-Saffah. Siapa dia ingat? Siapa dia ingat? Saffah ni kan yang antara pengasas kerajaan Bani Abbasiyah ada.
Kata silat ya. Abu Mansur apa ada As-Saffah belakang dia kan. Abu Mansur ke siapa Ustaz ingat As-Saffah je nama kat belakang dia. Ingat lupa sejarah. Cek balik boleh Google balik. Tapi ada salah seorang tu nama dia As-Saffah. Okey. Gelaran tu mungkin diberi kepada dia sebab dia ialah dia orang yang kira orang yang berperang, dia orang yang penegak sebuah kerajaan. Mestilah dia tu banyak terlibat dalam peperangan ke, dan mungkin dia banyak menumpahkan darah, bunuh orang. Maknanya dia menang dalam peperangan dia tu, dia bunuh musuh-musuh dia tu mungkin banyak ke, dia brutal ke mana, wallahu alam. Jadi tu orang gelarkan dia sebagai As-Saffah. Okey. Apa tu? Amirul Mukminin Abul Abbas Abdullah ibn Muhammad. Apa tu? Siapa dia tu? Ibn Ali ibn Abdullah ibn Al-Abbas ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi awwalu khulafa Bani Al-Abbas. Yang tu ke? Yang tu khalifah. Dia ada pendiri dia tu, orang yang tu kena dah cari lagi lah. Bukan yang ni kot rasa kot, yang lain Okey. Cuma saya ingat lupa gitu nama dia. Okey. Cuma saya ingat gelaran tu ada As-Saffah. Tak apa. Tapi tu maksud Saffah lah. Okey. Lammah dah. Okey, Lammah. Abul Abbas Abdullah As-Saffah. Okey. Baik. Lammah ni kalau dalam kamus dia kata kathiru ikhtilasin nazar. Kathiru ikhtilasin nazar. Dia ada elemen kathir tu banyak dah. Maknanya gini, ikhtilasun nazar ni dia celung, dia perhati. Lamaha ni perhati sepitah lalu, perhati tengok gitu tu, lamaha yalmah dak. Tapi kalau lamah ni dia suka perhati tengok. Dia suka sangat perhati kat orang. Dia panggil lamah. Ikhtilasun nazar ikhtilasun nazar tu dia kheling tengok. Tapi orang ni dia berahi kheling. Dia berahi kheling Okey, jadi lamah dia panggil. Okey, boleh? Akal. Akal ni daripada akilun lah, orang yang suka makan Akilun tu orang yang pemakan, Akal ni orang yang suka makan, orang yang makan banyak sikit lah, berahi makan banyak sikit. Akal. Dia mubalarah fil akli. Okay. Sa'al sama juga daripada sa'ilun, orang yang bertanya. Berahi tanya, banyak tanya dah. Itu dipanggil sa'al. Sa'al. Qarra, bukan qurra. Qaf tu baca atas dia sebab dia atas wazan fa'al, bukan bagi depan. Qarra maknanya yang banyak membaca lah, yang suka membaca, yang baca lebih banyak pada orang lain. Berahi baca maknanya qarra. Okey, daripada qari lah. Wasaf ni gini, dalam kamu dia tulis makna dia mutamakkin fi tashkhisil amrad. Dia apa ni, mutamakkin fi tashkhisil amrad. Bila dia sifatkan penyakit tu, bila dia tahu tashkhis, dia guna istilah dalam kamus tashkhisul amrad. Tashkhis tu syakhsun tu dia macam dia tajsid lah. Maknanya dia boleh tunjuk, bila dia nak cerita pasal penyakit tu, dia boleh cerita seolah nampak macam tokoh penyakit tu depan kita dalam bentuk produk ke bentuk benda kita boleh tengok. Sebab apa? Sebab dia punya tausif, dia punya detail dia tu, dia menyifatkan tu. Sebab apa? Sebab dia wasaf. So kalau wasifun tu daripada fa'il wasafa, jadi dia punya fa'il dia wasifun tu menyifatkan dah, orang yang menyifatkan tu biasa-biasa. Tapi kalau dia pandai, mahir dak, dia menyifatkan sesuatu tu secara detail dan terperinci dak, dia mahir, maka dia panggil wasaf. Orang yang ada kemahiran, yang pandai menyifatkan sesuatu. So dalam kamu dia merujuk kepada penyakit tersebut, tashkhisil
amrad, tapi saya rasa dia boleh guna juga untuk benda lain. Asalkan ada seorang yang dia pandai menyifatkan sesuatu lebih pada orang lain, maka kita boleh panggil dia wasaf. Mungkin awak dah ada dalam kalangan awak, kawan-kawan awak contohnya, yang bila dia cerita dia pandai. Cerita satu-satu dia cerita detail daripada A sampai Z. Kan? Dan bila kita dengar pun, Masya Allah, kita boleh faham cerita tu. Dengan kelebihan yang ada pada dia tu, penceritaan dia tu. Mungkin kita boleh panggil dia wasaf. Okay. Nawam. Nawam ni orang yang banyak tidur lah daripada naimun. Dan masya'. Masya' ni orang yang banyak berjalan. Masya'un. Daripada masyin. Okay. So ini semua adalah kalimah yang apa ni, yang kita kata apa, atas wazan fa'al lah ya, atas wazan fa'al. Okey, boleh dah? Baik. Rasa ada soalan tadi tak? Saya tak tengok soalan. Soalan saya baca dah. Dr. Al-Mubalaghah itu masdar atau isim maf'ul ya? Tak, dia bukan masdar. Masdar dalam bab masdar. Isim maf'ul lah. Dia satu bentuk kalimah. Isim, satu bentuk isim, satu jenis isim yang dia dinamakan sebagai sirah al-mubalaghah, dan dia ada kaitan dengan isim fa'il. Gitu. Dia ada kaitan dengan isim fa'il. Kena ada isim fa'il dulu. Sebab tu makna-makna dia bila kita terjemahkan, dia ada kaitan dengan pelaku. Cumanya dia sifat tu dia lebih sikit berbanding dengan hak pelaku yang biasa. Tu dia mubalaghah tu. Dia bukan masdar. Dan dia bukannya isim maf'ul. Masdar. Isim maf'ul. Tapi semua tu isim, kata nama dah. Okey. Boleh. Okey. Baik. Fa'al dia, wazan dia fa'al. Okey. Wazan yang kedua mif'al. Mif'al di sini dia bagi 3 contoh. Yang pertama miqdam. Okey, miqdam ni dia ambil daripada perkataan qadimun lah. Qadimun ni maknanya orang yang ke hadapan lah, daripada qadimah. Qadimah ni menuju ke hadapan. Kalau qadimun ni orang yang pergi ke hadapan, ada orang yang menuju ke depan. Tapi miqdam ni kan dia merujuk kepada apa? Kepada kasirul iqdam alal adu. Dia daripada aqdama yuqdimu. Kathirul iqdam alal adu. Maknanya dia banyak kehadapan melawan musuh dia. Ni miqdam ni dalam kamus dia guna untuk orang yang biasa pergi perang ke hadapan. Banyak pergi berperang di medan peperangan. Di depan semua. Di depan ni maknanya dia selalu pergi berperang. Nama dia naik semua pergi berperang contohnya. Ada semua dia di depan. Mana frontliner. Bahagian berperang dia cegak depan sekali dah. Menang dia, miqdam dia panggil dah. So sifat tu maknanya mengatasi orang lain sebab dia ada sokmo. Dia ke hadapan sokmo. Nampak tak? Dia mubalaghah lah situ. So atas wazan mif'al. Baik, mikal. Mikal. Mikal lah. Sini kejap. Mikal. Dia mikal ni daripada apa ni, daripada sama juga dengan akal tu. Sama juga daripada akala juga. Ni berkait dengan makan banyak juga ni, mikal. Cuma wazan dia atas wazan mif'al. Saya tak tahulah apa dia punya persentage dia kalau nak banding akal dengan mikal, tapi saya rasa sama je persentage dia, cumanya dalam bahasa disebab dia sama'i juga kan benda ni. Jadi ada orang Arab guna mikal dengan makna akal itulah yang banyak makan. Ada guna akal, ada guna mikal. Okey, boleh. Tapi maksud dia adalah orang yang kuat makan, yang banyak makan. Mismah ni daripada perkataan as-samahah tu, samah. Ismahli tak kita biasa ucapkan dalam kelas tak, kalau kita nak minta izin ismahli, excuse me tak, minta. Maknanya al-mismah ni adalah kathiru
Al-kathirul samah. Al-kathirus samah. Maknanya dia suka minta maaf. Banyak minta maaf. Al-mismah. Ataupun banyak memaafkan orang pun boleh juga kot ni. Al-kasirus samah. Dia maknanya banyak toleransi lah. Banyak dia macam tak apa lah. Tak apalah. Dia ada sifat as-samah. As-samah ni dia bagi dia tak apalah, maknanya tak ambil kira sangat. Dia mudah kira. Mudah kira dah. Tu maksud dia. Tu mismah. Boleh? So ini 3 kalimah yang mari atas wazan mif'al. Baik, kemudian fa'ul. Okey, fa'ul dia ada syakur, akul, sabur, darub dengan wasul. Okey, syakur. Syakur ni kita semua tahu lah daripada syakir tu. Maknanya bersyukur. Syakur ni dia lebih lagi syukur dia. Ada mubalaghah fi syukri. Akul sama juga macam tadi lah. So bahagian makan saja ni, kuat kali orang Arab makan ni. Akal ada, mikal ada, akul pun ada dah. 3 di situ, bahagian makan saja. Orang tengok tak? Orang share makanan tak? Orang Arab tak? Dia makan tak? Banyak kan video orang duk share tak? Hidup likung apa? Makanan dia tu kan. Anak uta seekor dia. Dalam talam tu tak patu nasi banyak dia. Kita tengok pun kita kata, kuat sungguh makan dah orang Arab. Nak ke mana dia? Kadang-kadang orang Arab tak, saya ingat saya belajar dulu lah. Saya ingat dulu cerita sikit. Okey, sambil selingan. Apa wahai makan fi kulli makan. Saya ingat masa kat Madinah dulu dia ada satu mat'am dia panggil mat'am Al-Hana. Mat'am Al-Hana lirus Bukhari ke apa, mat'am Hana lirus Bukhari lah, lil arus al-Bukhari ke apa. Memang sedap lah, memang tak ada lah sepertinya saya rasa dekat Malaysia ni, tak rasanya lah. Kita ingat kita duk makan, memang sedap. Dajjaj alal faham tak? Kita masa sebelum kita tak tahu apa benda alal faham lah, apa benda masywi lah. Bila pergi sana, pergi Kedah, dapatlah istilah tu dah. Dajjaj alal faham tu maknanya ayam bakar dah. Masywi tu ayam golek ke dah, apa semua dah. Okey. Biasanya bila kita pergi, kita orang Melayu ni dah. Biasa kita sebuku nasi tu kita makan 2 orang dah. Kadang rubuk. Rubuk tu maknanya ayam separuh. Rubuk tu ayam separuh. Kita kadang makan 2 orang dah dengan nasi sekali dah. Tapi orang Arab kadang seekor ayam tu dia makan seorang je, kita tengok. Biasa kita pergi kedai kan. Kita pergi kedai, biasa kita pergi 2 orang, kita makan, kita order, okey rubuk. Kita kata rubuk je. Okey. Apa ni, orang pekerja tu pun bubuh rubuk kita makan. Tapi kita tengok orang sebelah kita, Arab tu seorang, dia makan seekor ayam, setalan, dia seorang je makan. Dia seorang je makan. Maknanya dia boleh makan banyak. Tak, kita separuh tu pun rasa kenyang dah tak. Mungkin perut kita kecek pada perut mereka kot, tak tahu Allah. Tak apalah, bukan apa sahaja Ustaz ingat akal, mikal, aku tu 3 dari situ wazan. Untuk bahagian makan saja. Orang yang lebih makan, kuat makan, banyak makan tak. Okey. Wallahu a'lam, tak tahulah. Okey. Baik, sabur. Sabur ni daripada sabirun, dia jadi sabur. Maknanya orang yang yang banyak bersabar lah. Orang yang banyak bersabar. Okey. Percentage dia sabar dia tu lebih daripada sabar yang biasa. Sabur. Okey. Mana kita orang-orang yang ada sifat sabur ni, ya memang tak mudah marah lah. Marah secara mana pun dia boleh dia boleh lah. Itu hebat lah. Okey, darub. Darub ni kan bahagian katak ni dah, bahagian pukul orang ni. Ni kaki pukul lah kot. Darub ni dah. Kaki pukul. Kalau daribun tu mungkin sekali-sekala dah. Dia tak gocoh kata itu je dah. Tapi kalau darub ni berkali, memang kerja dia kot. Kaki pukul, darub. Bila kita kata kaki pukul tu kan, maknanya kata orang sama dah. Lebih dia ada mubalaghah. Berahi kata orang kan. Tak? Okey.
Wasul wasul ni dalam kamu bukan makna sampai situ kan kalau tak ada baris awak boleh baca wusul tak? Awak boleh baca wusul atau ini awak tahu dah. Bila kita belajar ni kita tahu ada satu bacaan dia adalah wasul, bukan wusul. Kalau wusul dia adalah masdar kepada wasala yasilu wusulan. Maksud dia sampai. Kalau awak kata al-wusulu itu maksud dia sampai. Contoh awak kata kanal wusulu fis saati kadza wa kadza. Adalah sampai itu berlaku pada pukul sekian-sekian. Itu wusul. Dia masdar kepada wasala yasilu. Tapi waw ni baris dia adalah atas, wasal. Wasal. Okey, sekejap dia hilang dia punya apa ni. Saya nak share balik buku. Dia kadang-kadang dia hilang. Mungkin dia ada hak masa dia kot. Okey. Wasul. So wa tu baris atas. So bila wasul, kita kena ingat dia adalah sirah mubalaghah. Siratul mubalaghah. Dia adalah siratul mubalaghah. Min siyaril mubalaghah. Jadi makna dia berubah. Kalau kita ada maklumat ni bila kita baca teks tak, mungkin kita baca dengan wusul tu makna tak berapa kena. So kalau kita ada maklumat ni kita pun ingat, oh sini bukan baca wusul ni, baca wasul. Apa makna wasul? Bukan makna sampai. Wasul ni maksud dia adalah kathirul ata, orang yang suka memberi. Wasul ni orang yang ialah dia suka menyampaikanlah rezeki yang dia ada, dia suka beri pada orang, suka sampaikan pada orang. Sekejap-sekejap beri ke orang, sekejap-sekejap beri ke orang. Tu dia wasul. Waw tu baris atas. Boleh. So awak tulis makna dia kathirul ata. Kathirul ata, ya, wasul, ya. Okey, baik. Baik, seterusnya fa'il, alim, nasir, qadir, sami'. Ni kita biasa jumpa dah. Alim, nasir, qadir dengan sami'. Alim, yang biasa kita terjemah benda-benda ni nama Tuhan tak? Tak. Yang maha belaka kan, yang maha tahu, yang maha menolong, yang maha berkuasa, yang maha mendengar tak? Tu dia rupanya kita tak faham dah sini dia mari atas sirah mubalaghah, dia punya wazan dia dah, fa'il wazan dia. Baik, fa'ilun, tu fa'ilun. Ingat ustaz kalau fa'ilun gitu tu macam belajar aruf dah tak? Fa'ilun. Okey, fa'ilun. Yang ni adalah sirah mubalaghah, fa'ilun. Okey, contoh dia hadirun, fatinun, labiqun, fakihun. Hadirun, apa makna hadirun? Hadirun ni sangat berhati-hati. Dia persentif berhati-hati dia tu mungkin lebih daripada biasa. Lebih daripada biasa. Orang lain pun berhati-hati juga tapi dia ni lebih lagi. Hadirun. Okey. Fatinun segedik. Segedik dia tu lebih lagi lah. Lebih daripada biasa. Okey, labiqun pun kalau saya tengok dalam kamu, dia membawa makna fatinun juga. Fatinun juga ataupun satu lagi makna dia kathirul fasahah. Boleh tulis kathirul fasahah. Kathirul fasahah. Boleh tulis kat komen. Mana-mana yang Ustaz sebut tu kalau boleh awak tulis kat komen Kalau salah Ustaz betulkan. Labikun dia mari dengan makna fatinun ataupun kathirul fasahah. Dia fasih tapi fasih dia tu lebih lagi. Dia lebih fasih. Kekuatan fasih dia tu lebih tinggi sikit. Dia panggil labikun. Ini perangai hak sekedik-sekedik labikun fatinun. Okey, last kali fakihun. Fakihun ni bukan fawakih, bukan buah ni. Fakihun ni bukan buah apa ni. Fakihun ni adalah dahukun, orang yang suka bergurau, orang pelawak. Raja lawak ni. Fakihun ni.
Orang kalau duduk dengan dia ke, tengok ke dia ke, bercakap dengan dia ke, dia suka sama kan. Ataupun dalam bahasa Arab juga, dalam kamus dia sebut dhahukun. Dhahukun. Yani man yukthiru minal apa ni? Tak nampak mata Ustaz. Tak tulis. Minad da'abah wal muzah. Maknanya orang yang banyak bergurau lah, banyak buat gurau, fakihun. Maknanya inilah lawak lah, orang yang lawak. Dia fakihun. Dia lebih sikit banding dengan orang lain. Tak ni pula Okey, dia tak detect pula. Sekejap. Kadang-kadang dia hilang apa ni, teks tu. Share screen ni. Ustaz kadang kena ni. Kejap. Boleh. Baik. Wahunaka, di sana auzanun ukhra waradat lil mubalaghah lakinnaha qalilah. Inilah yang tadi kan Ustaz kata dalam kitab lain ada sebut sebelah wazan dia tak. Dan Ustaz tak senarai lah yang sebelah tu dan itu ada dalam kitab Jami' Ad-Durus Al-Arabiyah, boleh rujuklah. Cuma Ustaz baca apa yang Dr. Abdul Al-Rajihi tulis di sini dah ada 5 saja. Cumanya pernyataan dia di sini, di sana ada auzan ukhra waradat lil mubalaghah. Ada wazan-wazan lain yang mari untuk mubalaghah lakinnaha qalilah, akan tetapi dia sikit sahaja. Okey. Sedikit sahaja. Baik. Wa yara as-sarfiyun al-qudama annaha sama'iyatun la yuqasu 'alaiha. Dan ulama-ulama saraf yang terkemudian, yang klasik yang terdahulu, yara melihat apa dia ni, annaha sama'iyatun, wazan-wazan tu adalah sama'i, la yuqasu 'alaiha. Wazan mana ni? Wazan yang kata auzan ukhra lah, waradat lil mubalaghah lakinnaha qalilah. Saya terfaham gitulah ayat dia ni, sebab ayat tu dia hurai selepas ayat tu. Ayat mana yang hurai selepas ayat mana? Ayat dia kata sama'iyatun la yuqasu 'alaiha tu dia sebut selepas ayat auzanun ukhra. Jadi kita faham auzanun ukhra tu lah sama'iyah la yuqasu 'alaiha. Okey. Ghaira annana nara annal hajata al-lughawiyah taqtadil qiyas 'alaiha. Ghaira annana ni akan tetapi kita. Ghaira baca ghaira, baca bagi atas ra tu. Ghaira annana akan tetapi kita, nara melihat. Kita ni siapa? Kita ni merujuk kepada as-sarfiyun al-muhdathun, ulama ataupun pakar saraf yang terkemudian ni, yang mutaakhirin. As-sarfiyun al-mutaakhirun al-muhdathun, hak baru-baru, hak kediang, lawan kepada al-qudama. Itu maksud annana lah. Ulama-ulama nahwu sekarang ni, ulama-ulama saraf sekarang ni melihat bahawa nara annal hajatal lughawiyah taqtadil qiyasa 'alaiha. Inilah keperluan bahasa al-hajah al-lughawiyah. Sebab bahasa ni dia makhluk hidup. Bahasa ni dia macam makhluk hidup sebab dia boleh expand. Dia boleh expand daripada segi bukan kalimah je. Expand kalimah ni contoh je kamus tak. Kamus ni mungkin dulu kalau awak tengok kamus bahasa Melayu lah, contoh kita tengok tak. Kamus bahasa Melayu dulu mungkin entry dia ada sekian-sekian perkataan. Kamu Dewan contoh kan, edisi berapa, edisi kedua ke, sekarang ni edisi ke berapa, edisi keempat ke berapa sekarang ni, edisi keenam ke tak tahu, Allahu a'lam. Dan mungkin edisi dulu entry, dipanggil entry lah, entry, E-N-T-R-I. Tu kalimah-kalimah yang DBP masukkan tu, katakanlah jumlah dia banyak ni, berapa ratus, berapa ribu tak. Okey. Tapi bila mari yang kediang-kediang ni, entry tu semakin bertambah. Bertambah lagi. Sebab apa? Sebab kalimah tu dengan sendiri, dengan peredaran masa tu dia expand, dia akan jadi banyak. Sebab apa? Sebab bahasa ni memang kaedah dia akan terkesan dengan bahasa lain. Terutama dalam bab penciptaan kalimah baru. Cuba tengok berapa banyak kalimah-kalimah bahasa Melayu sekarang ni yang kita ambil daripada bahasa
bahasa Inggeris. Pok yang rancak ambil daripada bahasa asing ni biasanya bahasa Indonesia kalau awak tengok. Bahkan ada sebahagian bahasa, kalimah-kalimah tu tak ada dalam bahasa Melayu. Tapi dia digunakan dalam bahasa Indonesia dan kita faham sebab apa? Sebab dia ambil daripada bahasa Inggeris. Cuma dalam kamus dewan kita je yang tak ada kan, betul tak? Nah, tu dia punya yang saya kata expand tadi. Satu lagi benda yang dia jadi bertambah ni adalah bukan saja perkataan tetapi wazan-wazan tu. Dan dia berkait dengan perkataan lah. Contoh kalau zaman dulu perkataan tu tidak digunakan dalam bahasa Arab. Tiba-tiba mari sekarang ni ada dalam bahasa Inggeris, lepas tu nak bawa dia mari ke dalam bahasa Arab. Maka pada masa tu dia terpaksa guna ni wazan-wazan yang asal dia kata sama'i. Tapi dia terpaksa jadikan dia dalam bentuk kiasi. Sebab apa? Sebab dia nak meraihkan perkataan-perkataan baru supaya dia tu mari dalam bentuk wazan bahasa Arab. Wazan bahasa Arab. Mari dalam bentuk wazan bahasa Arab. Sebab tu dia kata al-hajah al-lughawiyah. Ada keperluan dari segi bahasa yang perlukan taqtadi al-qiyasa alaiha, yang menyebabkan kena kias. Wazan-wazan yang ulama dulu kata sama'i. Ni ijtihad ulama terkemudian lah. Ijtihad ulama terkemudian dia kata kena kiaskan sebab kita ada perkataan baharu. Cumanya Dr. Abdul Ar-Rajhi tak buat mari contoh tu sajalah. Saya pun cuba je nak kutip cari contoh tu tapi tak jumpa. Tapi saya faham maksud dia tu. Kalau dalam bab lain lah, saya ingat selalu contoh lah, tapi dia tidak melibatkan sirah mubalaghah ni. Tapi disebut juga dalam kitab ni rasanya dalam kitab yang sama, dalam bab kita pernah baca dulu dalam bab rubai mujarrad kan. Kalimah telefon tu kan, telefon tu. Telefon kan. Kataan telefon mari dia daripada bahasa Inggeris. Kemudian perkataan tu dia dah jadi Arab dah sekarang ni. Orang Arab sekarang ni kita kata telefon pun dia faham dah. Telefon dia faham dah. Tak payah nak guna istilah baku dia tawasaltu ataupun ittasaltu hatifiyan, tak payah dah. Dia dah buat, Dr. Abdul Rajhi pun sebut dalam kitab dia ni, mereka pakai bahasa yang terkemudian ni telah reka kalimah fi'il daripada telefon tu yang asal daripada bahasa Inggeris tu buat masuk ke bahasa Melayu, masuk ke bahasa Arab, lepas tu dia kena ikut wazan yang ada dah supaya nak nampak dia tu Arab. Apa dia jadi? Sebut talfana. Talfana. So kalau kata saya telah menelefonnya, talfantuhu. So talfana tu telefon lah. Saya telah menelefonnya. Tapi benda tu jarang orang jarang guna. Bahkan mungkin ramai tak tahu. Tapi disebut dalam kitab. Sebab kita akan guna, biasa orang Arab pun tak guna. Kalau kita biasa kita WhatsApp dengan orang Arab, dia guna tawasaltu hatifiyan ataupun ittasaltu hatifiyan. Biasalah yang Ustaz jumpa gitulah yang saya jumpa. Tapi dalam kitab ada. Itu contoh bagaimana perkembangan bahasa tu dia terpaksa ubah kalimah tu bila dia bawa masuk dalam bahasa Arab, dia ubah bentuk tu kepada sirah yang ada di dalam ataupun wazan yang ada di dalam bahasa Arab. Itulah maksud Dr. Abdul Rajhi kat sini. Cumanya dia tak mari contoh. Yang talfana tadi contoh lain, tapi konsep dia tu sama lah, konsep dia. Konsep dia tu sama. Boleh dah? Okey, baik. Hilang pula dah. Itu apa ni? Sekejap Tak tahu sebab apa ni. Sebab apa Ustaz Fauzi Malah ni admin kita Ustaz Fauzi Okey. Tak apalah, setiap kali hilang saya boleh detect dia hilang sebab saya tengah buka juga online ni kat Facebook ni. Kalau dia hilang dekat skrin tu saya nampak lah. Okey. Baik. Tak apalah. Apa dia wazan, faham dah yang saya ceritakan sana ya? Okey. So
isu dia sekarang ni apa dia wazan-wazan yang dia kata sama'i tu. Okey. Ni yang tidak masyhur tu lah ya, yang auzanun ukhra tu. Okey, dia ada 5 sini. So 5 campur 5 10 lah. Yang pertama fa'ul, fa'ul. Contoh dia Faruq. Ni masyhur lah Faruq semua orang tahu dah. So kita tahu Al-Faruq tu adalah sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah. Daripada Fariqun. Fariqun tu orang yang membezakan, orang yang mampu membezakan di antara al-haq dengan al-batil. So Faruq ni dia lebih lagi sifat membezakan dia tu. Pemisah, dia memisahkan tu. Dan memang pula kalau kita study sejarah hidup Saidina Abu Bakar, Saidina Umar tu masya-Allah lah. Saya ingat dululah, mungkin dalam kelas bas sekarang ni saya jarang sebut, tapi dulu kalau pelajar-pelajar saya dulu saya selalu sebut supaya kita memperbanyakkanlah membaca sirah Saidina Umar. Sirah Saidina Umar sebab membaca sirah Saidina Umar ni dan mencintai dan menghayati kehidupan Saidina Umar tu akan membezakan kita dengan puak-puak sesat ataupun dengan kita kata apa, maksud saya dengan menguatkan pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab Saidina Umar ni lah orang individu yang paling sangat-sangat dibenci oleh golongan sesat, iaitu apa dia, golongan ni lah dari segi akidahnya golongan apa kita kata golongan Syiah lah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah lah. Tak. Jadi kita bukan mazhab tu. Kita tidak ikut jalan tu dah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita nak kuatkan akidah kita, kepercayaan kita kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, memang kita kena hayati dan kena baca kisah Saidina Umar, dan kalau boleh kita terkesan dengan dia. Biar kita terkesan dengan dia, kisah Saidina Umar. Sebab orang Syiah memang dia paling tidak suka sekali adalah Saidina Umar. Paling nombor 1 sekali musuh dia. Sebab apa? Sebab Saidina Umar lah orang yang menjatuhkan kerajaan Parsi. Khalifah yang menjatuhkan kerajaan Parsi. Jadi deki dia kepada Saidina Umar tu mengatasi segala-galanya. Mengatasi segala-galanya. So kalau kita dah setuju dengan mazhab tu, kita tak setuju dengan dia tu, dengan pegangan tu, dengan Syiah tu, maka kita kena sanjung Saidina Umar. Kita kena sanjung Saidina Umar. Bahkan even kalau kita nak detect orang Syiah tu, nak tahu dia tu Syiah ke tidak, perbanyakkanlah sebut Saidina Umar ni depan dia. Kalau dia tu merah muka dia dengar Saidina Umar ni, itulah tanda bahawa dia tu adalah Syiah. Mudah je nak kenal. Itu pengalaman lah. Itu pengalaman. Cerita atas pengalaman. Okey. Tak apalah. Kalau awak ada masa, bacalah kisah Saidina Umar. Awak akan nampak kenapa dalam sejarah dia digelar sebagai Faruq. Faruq. Kenapa lah? Awak akan nampak melalui pembacaan awak lah. Okey. Hilang pula lah. Okey lah. Tak apalah. Banyak kali nak kena share. Okey, baik. Fi'il. Okey, mithlu Siddiq. Siddiq. Semua orang tahu Siddiq ni gelaran siapa? Ni Siddiq ni gelaran hebat lagi daripada Saidina Umar lah. Para sahabat Nabi ni kan dia semua ada kehebatan belaka kan? Semua. Tapi kehebatan dia tu daripada sudut masing-masing lah. Ni hebat daripada ni, ni hebat daripada ni. Tapi Saidina Abu Bakar As-Siddiq memanglah daripada keseluruhannya secara overall, dia orang nombor 2 lah. Selepas Nabi tu dia lah. Selepas Nabi tu dia lah. Sehingga kan sabit di dalam hadis sahih. Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya iman dia tu, sabit dalam hadis Bukhari Muslim, iman dia tu kalau kita timbang iman dia saja dengan penduduk dunia ni, berat mana? Berat iman dia lagi maknanya level dia tu, legend dia tu tahap dia tu
tahap mana level dia tu. Kita nak lawan dia selepas Nabi dia lah. Lepas tu Sayyidina Umar ada. Siddiq. So Abu Bakar As-Siddiq. So As-Siddiq tu adalah sirah mubalaghah daripada sadiqun, orang yang membenarkan. Dia kalau sadiqun tu mungkin biasa-biasa. Okey, tapi Siddiq tu lebih lagi. Dia ada sifat lebih lagi, mubalaghah, membenarkan tu. Qiddis. Qiddis ni suci, maksud dia suci. Lebih lagi suci dia. Sikir. Sikir ni mabuk mabuk daripada perkataan sakran tu tak sikir mabuk maknanya orang yang mabuk ni pening, lebih pening pening tu musing dah tak, mabuk ni lebih lagi tak okey. Kita biasa pening tak? Tapi kita tak rajin mabuk lah. Tapi kita biasalah pening tak? Pening tu pun kita rasa macam, tapi kalau orang mabuk tak tahulah bagaimana. Baik, mif'il. Mif'il. Mislu mi'tir. Mi'tir ni maknanya sentiasa wangi. Maksud dia. Mi'tir. Daripada itulah minyak atar tu kan. Atar tu maknanya wangi. Minyak wangi kan. Kita dah panggil minyak atar tu. Orang yang sentiasa wangi, dia ada dalam bahasa Arab, wazan dia mif'il, mi'tir. Rajulun mi'tir, mana bau wangi semua. Dia berahi pakai minyak wangi, minyak atar semua. Maka kita boleh panggil dia mi'tir. Setiap kali jumpa dengan dia, bau wangi semua dia. Kita panggil dah dia mi'tir. Boleh. Baik. Fu'alah ni wazan ni masyhur contoh ni masyhur, humazah dengan lumazah ni sebab dia ada dalam Quran wailul likulli humazatil lumazah. So humazah dengan lumazah ni adalah sifat orang yang banyak mengumpat humazah dengan lumazah ni, mana kathirul irtiab. Orang yang banyak mengadu domba, orang yang banyak mengupak, yang benda lagi yang sewaktu dengannya lah. Dia panggil humazah, lumazah. Dia sifat ni ada pada dia lebih daripada orang lain, pada orang biasa ni. Okey? Boleh? Dia membawang dia tu lebih. Okey? Daripada orang lain. Humazah, lumazah. Okey. Lepas tu fu'al. Fu'al, contoh dia kubbar, wa makaru makran kubbara. Tu besarlah tu dia punya penipuan dia tu. Bukan penipuan yang biasa-biasa je tak, tapi kubbaran, besarlah tu. Okey, dia ada mubalaghah tu. Okey, boleh. Baik. Penutup dia kata apa? Dia kata waqad waradat. Okey, habis dah tadi. So maknanya kesimpulan dia okey, dia ada di sini Dr. Abdul Ar-Rajihi sebut ada 5 wazan yang masyhur. Lepas tu ada 5 wazan yang tidak masyhur dah. Okey, bahkan mungkin lebih lagi. Lebih lagi dah yang tidak masyhur tu. Okey. Itu satu. Yang kedua, yang tidak masyhur yang 5 wazan yang disebut tu, bahkan mungkin ada tambah lagi wazan-wazan lain. Dia kata ulama dahulu kata tidak boleh dikiaskan. Tapi bagi dia boleh dikiaskan. Dan Ustaz faham juga, saya faham juga daripada pernyataan dia tu, daripada cara dia susun buku ni, huraian dia tu, maknanya hak 5 hak atas tadi boleh dikiaskan. Boleh dikiaskan. Maknanya dia cerita, maknanya boleh dikiaskanlah sekiranya ada keperluan hajah lughawiyah. Sebab itulah bila dia ada khilaf lagu ni, bila dia ada gini tak, so dalam pengajian tatbiq sarfi, kita kena faham kalau ada orang kiaskan, kita tak boleh kata salah dah. Kita tak boleh kata salah kan. Sebab di sana mungkin dia kiaskan tu, maksud kiaskan di sini ada perkataan-perkataan baru yang dia bina, dia guna wazan-wazan yang kita kata apa? Wazan yang kita samai ni, tapi dia jadi kiasi, dia usahlah dia kiaskan sebab kerana dia ada hajah lughawiyah. Sekiranya majma' lughawi ataupun siapa-siapalah badan bahasa mana-mana tiba-tiba dia guna
kaedah tu, maka kita tidak boleh kata salah lah. Sebab seolah benda ni memang satu ijtihad barulah dalam kalangan pengkaji ataupun ulama saraf yang terkemudian lah dah. Okey, kita faham gitu melalui pembacaan kita pada muka surat 77 dengan 78 ni dah. Boleh. Baik, penutup dia dia kata waqad waradat siyarun lil mubalaghati min af'alin ghairi thulathiyatin ala ghairil qa'idati. Okey. Tadi kan disebut dah masa perenggan pertama tadi, dia kata apa? Dia kata la tushtaqu illa minat thulathi kan. Kita tak boleh nak bentuk siratul mubalaghah kecuali daripada fi'il thulathi. Tapi dalam bahasa Arab ada diriwayatkan sirah mubalaghah daripada fi'il ghairu thulathi. Maka yang ni dia panggil sama'i lah. Yang kita tidak boleh lah nak kias. Yang ni kita terima je lah ni. Kita terima je lah. Okey, maknanya dia sama'i. Apa dia? Adraka fahuwa darrak. A'ana fahuwa mi'wan. Ahana fahuwa mihwan. Adraka, a'ana, ahana, anzara, azhaqa tu semua adalah fi'il rubai tu. Adraka atas wazan af'ala kan? A'ana, ahana, anzara, azhaqa sama. A'ana pun af'ala, ahana pun af'ala, anzara pun af'ala, azhaqa pun af'ala. Ada riwayat daripada adraka. Adraka ni maksud dia apa? Maksud dia idrak idrak apa dia? Idrak tu maknanya apa tu ayat perkataan dia? Maknanya dapat semualah, dapat maknanya meliputi meliputi semua tu. Dah adraka dah, dapat meliputi semua tu. Dapat idrak dia punya sirah mubalaghah dia. Dia kali sifatnya dia mudrikun. Tapi kalau orang yang dia ada sifat meliputi tu dapat coverage dia tu, dia dapat mengcover coverage dia tu lebih daripada orang lain, dia panggil darrak. Tak? Ataupun dia boleh detect, boleh juga sifat dia boleh detect benda-benda tu lebih daripada orang lain. Orang lain mungkin tak nampak, tapi kalau dia nampak. Sebab sifat idrak pada dia tu lebih pada orang lain, kita boleh panggil dia darrak. Menarik, boleh menarik, mungkin boleh ke menarik? Boleh kot, wallahu a'lam. Boleh tak? Adraka, tengok pada adraka dia biasa kita guna untuk contohkan dalam ayat Quran tu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Kita tidak boleh nak tu ayat tu berkaitan dengan melihat Allah di akhirat. La tudrikuhul absar. Kita tak boleh nak idrak. Idrak ni kita nak meliputi. Idrak ni kan kalau kita tengok idrak ada. Contoh kalau kita kata pen dia, kita tengok pen ni. Ni kita boleh idrak pen ni sebab kita boleh tengok ni. Kita boleh tengok daripada setiap sudut. Pen ni sebatan ni kita boleh tengok. So pandangan kita boleh meliputi dan merangkumi semua ni tengok. Tak ada benda yang terselindung daripada mata kita. Tu maksud idrak. Tu adraka. Lepas tu saya kata tadi antara makna dia boleh kita kata kita detect. Tahu tak perkataan istidrak kan? Tahu kan makna perkataan istidrak? So jadi darrak ni wallahu a'lam mungkin makna dia seorang yang dia ada sifat dia nak detect sesuatu tu dia melebihi daripada orang lain. Darrak. Okey. A'an ni menolong. So orang yang dia menolong orang, mi'wan yang lebih daripada orang lain ada sirah mi'wan. Okey. Ahana tu menghina. Fi'il rubai, tapi ada sirah sepatutnya ikut kaedah fi'il rubai tidak boleh buat sirah mubalaghah. Tapi ada diriwayatkan mihwan dengan makna orang yang suka menghina orang. Maka diterima sebab itu sama'i. Okey. Anzir memberi peringatan. Ada orang yang sifat dia kalau memberi peringatan secara biasa munzir. Tapi nazir, macam nabi dak basyirun wa nazir. Bashir dengan nazir. Tu sirah mubalaghah tu nazir. Ada Nabi sifat dia nazir, memberi peringatan. Nabi beri semua peringatan bahaya ni. Azab kepada ni orang pelaku dosa begini. Nabi sebut semua.
Selama 23 tahun Nabi dah bagi nazir sama. Di samping Nabi bagi busyra, bashir. Nah, maka nazir tu adalah sirah mubalaghah. Daripada fa'il anzara kalau ikut kaedah tak boleh, tapi ada dalam bahasa Arab. Maka dia adalah sama'i. Azhaqa. Azhaqa ni maksud dia menghilangkan kebatilan, menghilangkan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Zahaqa tu maksud dia zala yazul, hilang. Wa qul ja'al haqqu, dan katakanlah apabila datangnya kebenaran itu, wa zahaqal batilu, dan hilanglah kebatilan itu. So azhaqa tu menghilangkan. Kalau kita kata zahuq, maknanya seorang yang kerja dia menghilangkan kebatilan ke, contohnya tak ataupun kebatilan ke, kekotoran ke, tak apalah, ikutlah, tapi menghilangkan. Azala, azhaqa tu azala. Maka kalau sifat dia tu suka menghilangkan, banyak menghilangkan, maka dia panggil zahuq. Sebab tu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa, tu kan? Kana zahuqa. Memang sifat dia akan hilang, dia akan cepat hilang. Dia akan hilang pokok mana pun dia, batil secara mana pokok last sekali dia akan kalah. Tu maksud dia. Tu maksud dia zahuqa tu. Dia confirm dia akan kalah, dia akan terhapus, dia akan, hak yang menang tak akan benar walaupun 1000 tahun. Walaupun 1000 tahun. Hak menang, hak betul itulah yang akan benar, dan hak batil tetap akan zahuqa. Zahuqa. Zahuqa tu sirah mubalaghah, mana dia pasti akan hilang. Itu maksud dia. Boleh dah? Okey, alhamdulillah settle habis sirah mubalaghah, harap dapatlah sesuatu. Okey. Boleh dah? Okey. Satu je sebenarnya, kita belajar juga, tapi sebenarnya kadang-kadang kita jarang guna benda ni kecuali benda kita biasa guna. Itu je lah sebenarnya. Tapi tak apalah, kita jarang guna pun dalam percakapan kita, at least kita tahu. At least kita tahu dah, kalau orang kata apa benda sirah mubalaghah, okeylah, kita tahulah. Kita tahu yang pertama dia mushtaqat, lepas tu dia pula duduk, kita belajar dia selepas isim fa'il. Sebab kita kena faham isim fa'il dulu, daripada isim fa'il tu mari sirah mubalaghah. Kita tak boleh belajar sirah mubalaghah dulu, tak boleh. Kita kena belajar isim fa'il dulu, bagi clear isim fa'il, barulah dia mari sirah mubalaghah. Lepas tu baru mari sifat musyabbah. Sebab dia mari daripada isim fa'il. Itu susunan dia. Okey, cukup setakat tu? Boleh? Baik, insya-Allah kita sambung lagi minggu depan. Okey. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang dapat hadir pada malam ni. Nampak sini pelajar-pelajar BAS Okey, alhamdulillah. Okey, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, ila liqa, ma'as salamah.